Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir Al-Quran kita. Masih lagi kita dalam surah Al-Fath dan sekarang ni kita masuk ayat yang ke-12 insya-Allah. Ayat ke-12. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Sadaqallahul azim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minin." Bahkan sebenarnya Zonantum, kamu menyangka allai yang qalibah, bahawasanya tidak akan sekali-kali, tidak akan kembali siapa dia, ar-rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, ila ahlihim, kembali kepada keluarga mereka, abada, selama-lamanya. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya lah, sebab itu dimulakan dengan bal. Jadi bila bal ni maknanya apa yang disebutkan sebelum dan selepas bal berbeza, kan? Contohnya kita kata saya sangkakan begini, rupanya begini, bahkan sebenarnya begini. Jadi bal ni menunjukkan sebelum dan selepasnya berbeza. Jadi sebelumnya itu, iaitu pada ayat yang ke-11, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa orang-orang yang ketinggalan ataupun tidak ikut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaibiyah, iaitu orang-orang Arab Badawi, mereka mengatakan bahawa mereka telah disibukkan dengan harta dan juga keluarga. Ya. Dan sebenarnya apa yang mereka katakan itu hanyalah di lidah sahaja, di mulut sahaja mereka kata begitu. Maka dalam ayat yang ke-12 ini Allah Ta'ala menyatakan yang sebenarnya apa yang berlaku. Yang sebenarnya ialah bukannya mereka sibuk, bukannya mereka ni disibukkan dengan harta dan anak-anak, harta dan juga ahli keluarga. Tapi sebenarnya ialah kerana mereka ni menyangka bahawa Allah tidak memberi bantuan. Allah ataupun mereka menyangka bahawa Nabi SAW dan para sahabat yang lain tidak akan mendapat nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata bal dhanantum, bahkan yang sebenarnya wahai orang-orang Arab Badawi yang tak ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ialah dhanantum, kamu telah menyangka allai yanqalibar rasul wal mu'minun, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, iaitu para sahabat yang ada di Hudaibiyah, mereka sama sekali tidak akan dapat balik, tidak akan dapat pulang ila ahlihim, kepada keluarga mereka, abada, selama-lamanya. Maksudnya mereka menyangka bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat akan mati dibunuh. Tidak ada bantuan Allah bersama mereka. Dan itu adalah sangkaan buruk. Sangkaan buruk. Su'udzan.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan Allah Taala tak bantu Rasulnya, takkan Allah Taala tak bantu para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka kerana itu Allah Taala kata wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan telah diperindahkan, telah dihiaskan fi qulubikum, di dalam hati kamu. Maksudnya sangkaan kamu itu buruk, tetapi syaitan telah menghiaskan sangkaan itu sehingga kamu menyangka apa pendirian kamu itu betul. Dan perkara ni berlaku banyak. Kadang-kadang orang merasakan bahawa apa yang dibuat itu adalah benar, pendiriannya adalah betul. Ya. Macam mana boleh jadi begitu, sedangkan orang-orang yang benar, ahlul haq, mereka melihat ini salah ni. Itu adalah kerana zuyyina dzalika fi qulubikum, telah dihiaskan yang demikian itu, pendirian ataupun sangkaan itu telah dihiaskan di dalam hati-hati kamu. Telah dihiaskan dalam hati-hati kamu. Dan di sini di sini dibawakan dalam bentuk mabni lil majhul, zuyyina, dihiaskan. Dalam bahasa Melayu kita kata sebagai ayat pasif. Kalau menghiaskan, ayat aktif. Ayat aktif. Jadi kalau menghiaskan, mesti dia ada fa'ilnya, mesti ada siapa yang menghiaskan. Tapi kalau dihiaskan, contoh kita kata rumah ini telah dihiaskan, maka tidak perlu menyebut fa'il. Siapa yang menghias itu tak perlu sebut. Yang penting ialah telah dihiaskan. Jadi di sini tak disebutkan. Maka bila tak disebutkan, maka sepatutnya kita sebagai manusia perlu berjaga-jaga. Kita tak tahu siapa yang telah menjadikan perkara ataupun sangkaan buruk itu menjadi indah, menjadi baik-baik sahaja dalam hati kita. Dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada juga ayat begini, wa zuyyina apa saya tak apa ingat. Di sana, di dalam ayat itu, saya mengajar di tempat lain, ulama tafsir mengatakan bila disebutkan begitu zuyyina, maka ia meliputi semua, iaitu boleh jadi syaitan yang menghiaskan perkara itu, boleh jadi nafsu yang ada dalam diri mereka sendiri yang menghiaskan sangkaan buruk itu sehingga mereka nampak baik walaupun sebenarnya buruk. Dan boleh jadi juga pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka. Dan memang Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahawa para pengikut orang-orang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, mereka nanti di akhirat mereka akan menyalahkan pemimpin mereka. Dan mereka akan mengatakan kepada Allah, atihim dhi'faini minal azab, kenakan pada mereka 2 kali azab. Kami ini jadi sesat sebab mereka lah. Walhal semuanya adalah mukallaf. Semuanya bertanggungjawab di atas kelakuan sendiri. Kan? Pemimpin tu ialah memang dia bersalah, tetapi dia sendiri adalah mukallaf. Dia sendiri adalah orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang telah sampai dakwah pada dia. Jadi dia sendiri bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Tapi nanti di akhirat, orang-orang yang jadi pengikut begini, mereka akan kata atihim dhi'faini minal azab. Wahai Allah, kau kenakan pada mereka 2 kali ganda azab daripada apa yang kami kena. Jadi pemimpin pun sama. Dan juga kata ulama tafsir, begitu juga tidak salah juga kita katakan Allah sendiri yang menghiaskan perbuatan buruk itu dalam hati mereka. Sebab siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan, maka Allah Ta'ala sesatkan. Kan? Siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah, maka dia dapat hidayah. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah pada dia. Maka bila dinyatakan zuyyina dzalika, telah dihiaskan yang demikian itu di dalam hati-hati kamu, maka ia meliputi semua. Maksudnya boleh sahaja pihak-pihak yang kita sebutkan tadi, semua itu ada peranannya, dan hakikatnya semuanya adalah daripada Allah lah. Wa dhanantum dhannas saw', dan kamu telah bersangka dengan sangkaan yang buruk, maknanya kepada Allah Ta'ala. Menyangka bahawa Nabi SAW dan para sahabat akan dibunuh kesemuanya
dan mereka ni pergi ke Hudaibiyah, tak akan balik lagi, akan mati di sana, itu adalah sangkaan buruk kepada Allah. Itu satu kesalahan. Wa kuntum qauman bura, dan ya adalah kamu adalah satu kaum yang bura, iaitu yang binasa. Yang binasa atau yang celaka. Bura kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Imam Mujahid, maksudnya ialah halka, binasa. Kamu adalah kaum yang binasa. Binasa kerana perbuatan kamu, sangkaan buruk kamu. Dan juga kata Qatadah, bura maksudnya ialah fasidin. Kamu adalah kaum yang rosak. Kamu adalah kaum yang rosak. Dan kalimah bur, kenapa tidak dijamakkan? Sedangkan kalimah kaum itu adalah maknanya dari segi lafaz tak jamak, tapi makna kaum tu maksudnya orang tu ramailah. Jamak, tapi bur tidak dijamakkan. Maka kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, kerana bur itu ialah masdar. Masdar. Begitu juga kata Syekh Tantawi rahimahullah. Ya, dia adalah masdar. Jadi masdar ni tak perlu jamak. Masdar boleh digunakan sebagai sifat untuk seorang, untuk dua orang, untuk ramai, untuk lelaki, untuk perempuan. Dia tak akan berubah. Dia tetap bur juga kalimahnya. Ataupun boleh juga dikatakan bahawa, kata Az-Zamakhsyari, bura itu ialah jamak. Jamak kepada mufrad yang berbunyi ba'ir. Ba'ir. Qauman bura. Jadi jamak kepada ba'ir. Ba'ir pun samalah. Maksudnya celaka, maksudnya binasa, rosak dan sebagainya. Dalam tafsir di sini, Syekh Tantawi mengatakan yang berperanan menghiaskan kepada mereka sangkaan buruk itu ialah syaitan. Syaitan menghiaskan. Syaitan menggambarkan pada mereka inilah yang betul. Sebenarnya tak betul. Ya. Jadi dalam ayat ini dan juga ayat yang lalu, kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencela golongan-golongan yang mukhallafun, golongan-golongan yang tidak ikut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bai'atul ridwan. Dan Allah Taala nyatakan di sini tiga sebab. Tiga sebab kenapa mereka ni layak mendapat celaan tersebut. Pertamanya ialah mereka sangka buruk kepada Allah dan juga sangka buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita kena yakinlah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak, perintahkan sesuatu perkara, kita kena yakin bahawa di sana ada kejayaan. Tak boleh kita menyangka bahawa tidak ada kejayaan. Tak boleh. Kan? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, mesti berjaya punya. Mesti akan berjaya punya. Jadi mereka menyangka tak berjaya. Mereka menyangka siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mati. Ini sangka buruk. Bukan sahaja pada Allah, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kerana mereka ni memberikan alasan. Memberikan alasan untuk tidak ikut serta. Mereka kata kami syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami telah disibukkan dengan harta benda dan juga ahli keluarga. Sepatutnya bila Allah dan Rasulnya menyeru, maka kita terus sahut. Istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum. Kan? Allah kata, sahutlah seruan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu diseru. Bahkan dalam fiqh pun, kalau sekiranya seseorang itu tengah sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, wajib dia pergi. Yalah, dari segi praktikalnya kita tak boleh nak praktikkanlah. Tapi secara perbahasan ilmiahnya, ya, secara teorinya, kalau sekiranya kita tengah sembahyang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, kita wajib ikut walaupun sembahyang. Apatah lagi sekiranya orang tu sibuk dengan perkara lain, kan? Orang tu sibuk dengan perkara dunia, lagilah kena tinggalkan. Sedangkan ketika sembahyang pun kena tinggalkan, kan? Kena tinggalkan dan pergi untuk menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu kesalahan. Memberi alasan untuk tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, kata Syekh Tantawi, kerana mereka ni menipu. Menipu ni memang tak ada apa-apalah, kan? Memang salah sungguhlah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya
ayakunul mu'minu bakhilan aw syuhan. Adakah boleh jadi wahai Rasulullah seorang mukmin tu dia bakhil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya mungkin boleh jadi. Mungkin boleh jadi seorang tu dia mukmin tapi dia bakhil. Ayakunul mu'minu jabanan, adakah mungkin seorang mukmin tu pengecut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, mungkin berlaku. Ada orang mukmin tapi dia pengecut. Tapi bila ditanya ayakunul mu'minu kadziban, adakah mungkin seorang mukmin itu dia berdusta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la. Tak mungkin. Sebab iman dengan dusta itu sangat bercanggah. Kan, kalau beriman maka dia tidak akan berdusta, dan kalau dia berdusta maka dia tidaklah beriman. Jadi mereka ni telah berdusta. Macam mana tahu dusta? Allah Taala bagi tahu. Kan? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kan? Dalam ayat sebelum ni. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka telah mengatakan alasan yang sebenarnya tidak ada dalam hati mereka. Maknanya mereka menipu. Itu kesalahan ketiga. Kerana itulah mereka layak dicela. Mana celaannya? Itu wa kuntum qauman bura. Itu celaannya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu sa'ira. Sa'ira, iaitu azab api neraka yang menyala-nyala. Api neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan amaran, berikan ancaman. Jaga-jaga. Jangan ingat bila tak beriman pada Allah dan Rasulnya maka terlepas. Tidak. Allah Taala sediakan azab sa'ira, iaitu api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit-langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha', dia mengampunkan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha', dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Maksudnya kata Imam Ibn Katsir, Allah Taala Maha Pengampun lagi mengasihani kepada siapa yang bertaubat dan siapa yang kembali pada Allah dan patuh kepadanya. Jadi seolah-olah ayat ini dijadikan penyusul kepada ayat sebelum ni, seolah-olah nak menawarkan pada mereka kalau mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Kan tadi Allah Taala kata mereka ni, kamu ni adalah kaum yang bura, kaum yang celaka. Dan kemudian Allah Taala berikan ancaman sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Tapi lepas tu Allah Taala susuli dengan ayat memberikan tawaran, offer. Ada siapa tak nak bertaubat? Ada tak siapa-siapa nak bertaubat? Sebab kalau bertaubat, aku ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebab tu Imam Ibn Katsir kaitkan Ghafurur Rahimah itu ialah dengan dikaitkan dengan taubat. Walaupun tak sebut dalam ayat, tapi difahami bahawa maksudnya ialah Allah nak bagi tahu kalau di antara mereka itu yang buat 3 kesalahan tadi mereka bertaubat, maka Allah Taala akan mengampunkan dia dan Allah Taala akan merahmatinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sayaqulul mukhallafun, akan berkata orang-orang yang ketinggalan.
orang-orang yang tidak ikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadilah yang orang-orang Arab Badawi yang disebutkan apa ni, nama-nama kabilah mereka sebelum ini. Ya, mereka ini nanti akan berkata kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa mereka kata? Bila mereka kata, idza talaqtum ila maghanim, ketika mana kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, pergi kepada maghanim, harta-harta rampasan perang, litakhuzuha, untuk kamu mengambilnya. Mereka akan kata apa dia? Yang ni baru kata-kata mereka, zaruna nattabi'akum. Ini kata-kata golongan yang tadi tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka tak ikut kamu, tapi bila kamu pergi kepada harta rampasan perang, nanti mereka akan kata kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaruna nattabi'akum, biarkanlah kami ikut kamu. Ataupun orang putih kata apa? Let us follow you. Macam itulah. Zaruna. Biarkan. Sebab biarkan ni macam seolah tinggal. Tapi kita nak kata biarkan tu maksudnya jangan halang. Jadi dia sama dengan perkataan orang putih let. Let ni macam tinggal kan. Tapi bila gabung ayat sebelah dia tu, nampak dia bukan tinggal. Dia sebenarnya nak ikut. Nak ikut. Zaruna tu maknanya utrukuna. Tinggalkan. Tinggalkan. Tapi nattabi'ukum. Maksudnya di sini jangan halang lah. Biarkan kami. Maknanya jangan halang kami. Benarkan kami. Benarkan kami untuk mengikuti kamu. Sebab apa? Sebab ada harta rampasan. Kan? Hudaibiyah mana ada harta rampasan. Hudaibiyah, walaupun perjanjian Hudaibiyah itu memberikan kemenangan pada masa akan datang, tapi waktu tu tak ada harta rampasan. Sebab mana ada perang, hanya sekadar perjanjian. Yang tu memang dia tak nak ikut. Tak nampak dunia, tak ada apa-apa. Kan? Macam orang sekarang lah, buat apa pergi sembahyang Jumaat, tak nampak apa pun kelebihan. Tak nampak apa-apa faedah. Bila ada faedah, ada makan. Kita pergi. Bila nampak ada apa ghanimah tu, baru dia akan tertarik untuk pergi. Kan? Jadi harta rampasan yang dimaksudkan di sini, harta rampasan perang apa? Sebab Hudaibiyah memang tak ada harta rampasan. Allah kata, nanti bila kamu pergi kepada harta rampasan, mereka akan kata pada kamu, wahai Rasulullah, biarkan kami ikut sekali. Jadi ini kata ulama, yang dimaksudkan di sini ialah Khaybar. Ya, peperangan Khaybar. Sebab memang selepas perjanjian Hudaibiyah, memang selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang terus pergi Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tunggu lama, tak tangguh-tangguh. Sebab apa? Itu peluang yang sangat baik. Sebab yang menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tiga. Pertama ialah musyrikin Quraisy. Yang kedua ialah orang Yahudi, dan yang ketiga ialah Arab Badawi. Orang Arab Badawi yang inilah yang tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjaya untuk menyekat halangan orang musyrikin Quraisy. Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah sudah termaktub dan dipersetujui dua pihak bahawa tidak boleh berperang selama 10 tahun. Jadi apa jua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kan, buat dakwah macam mana pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu risau. Sebab orang musyrikin Quraisy tidak akan memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Oleh kerana itulah, setelah perjanjian Hudaibiyah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada golongan kedua. Sebab kan ada 3 tadi. Golongan pertama dah selesai. Terus pergi pada golongan kedua, iaitu Yahudi. Penghalang kedua ialah Yahudi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa kubu kuat Yahudi ialah di Khaybar. Kerana di Khaybar ni ada keselamatan, ada benteng, ada kubu lah, ada castle. Mereka boleh duduk dalam castle tu lama tanpa perlu risau, makanan, minuman semua cukup. Dan mereka pun ada simpanan emas, perak dan juga makanan, hasil-hasil kurma dan sebagainya di sekeliling Khaybar tu banyak. Jadi kerana itu, dan orang-orang Yahudi pun kalau mereka mesyuarat, memang mereka akan berkumpul di Khaybar. Sebab kawasan tu kawasan tertutup, dan orang yang keluar masuk di Khaybar memang dijaga rapi. Ada orang jaga pintu masuk dan sebagainya. Macam kita tengok cerita dulu-dulu lah kan, castle.
Jadi kerana itu Nabi SAW pilih untuk menyerang Khaybar. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan pada Nabi SAW bahawa nanti kalau kamu balik pada Khaybar, kamu berperang melawan Yahudi di Khaybar, kamu akan dapat harta rampasan perang. Dan ketika itu kamu akan lihat bahawa orang-orang adat Badawi yang ketika kamu ajak ke Hudaibiyah mereka tak nak ikut, waktu Khaybar mereka akan datang. Mereka akan datang untuk minta bahagian harta rampasan perang. Ya. Dan memang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa harta rampasan Khaybar memang banyak. Memang banyak. Dan elok memang betul lah tafsiran tersebut, kerana terbukti dalam sirah bahawa perjanjian Hudaibiyah itu berlaku pada akhir tahun 6 Hijrah, Zulkaidah, tak silap, bulan Zulkaidah atau Zulhijjah. Zulhijjah. Ya. Perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah, yakni bulan terakhir daripada tahun ke-6 Hijrah. Manakala perang Khaybar berlaku pada bulan berikutnya, bulan depannya tu terus Khaybar. Jadi tempoh masa antara dua peristiwa tu sangat dekat. Jadi tepatlah tafsiran yang menyebutkan bahawa maghanimah kathirah. Maghanimah di sini maksudnya ialah ghanimah perang Khaybar. Sebab Khaybar itu ialah pada bulan Muharram tahun ke-7. Bulan perjanjian Hudaibiyah bulan Zulhijjah, iaitu bulan 12 tahun 6 Hijrah. Khaybar bulan Muharram, iaitu bulan 1 tahun 7 tahun 7 Hijrah. Ustaz, Ya. rampasan tu Ustaz dia berupa apa Ustaz? Bukan setakat pedang apa Semua semua sekali. Semua yang dia berperang. Semua. Segala isi rumah semua. Semua. Sebab dia bukan perang dekat medan perang. Khaybar ni perang dia kepung kawasan. Jadi semua tu dan yang lelaki semuanya, lelaki dan perempuan semua jadi tawanan. Semua jadi tawanan. Jadi kalau dia sendiri jadi tawanan, hamba kan, jadi hamba ni tak boleh memiliki sesuatu. Dia rumah dia, katil semua, sofa, tinggal mangkuk tu, lagilah dia tak miliki semua tu. Tapi Nabi SAW tak adalah ni kan jahat sangat, tak adalah jahat. Nabi SAW kekalkan pemilikan mereka pada mereka. Cuma Nabi SAW kata berikan separuh daripada keuntungan pertanian di Khaybar itu kepada Madinah. Itu kan baik tentu kan. Jadi mereka tetap masih duduk di Khaybar dan mereka pun tak dipaksa masuk Islam, teruskan dengan agama Yahudi. Islam okey-okey je, tak ada ni. Cuma jangan lawan Nabi SAW tu je lah. Dan bayar jizyah dan juga cukai. Bukan cukai, dia macam, dia tak nama cukai, itu dinamakan sebagai bukan, dia dalam fiqh macam saham. Macam kita bagi modal, dia usahakan keuntungannya bahagi dua. Dipanggil muzara'ah, tak silap, dalam bab fiqh ada. Dia dalam bab fiqh. Jadi separuh daripada keuntungan tu diberikan kepada penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah dapatlah sikit kan hasil daripada Khaybar. Yang Khaybar ni memang kaya, orang ni kaya-kaya, dan dikatakan bahawa dalam kubu Khaybar tu banyak jongkong-jongkong emas. Dan mereka ni pula dia jadi banker. Orang Yahudi ni jadi banker. Orang yang tak ada duit, mereka akan pinjam daripada orang Yahudi Khaybar dan mereka akan kenakan bunga. Jadi banyaklah duit dia. Dah kaya tu bagi pinjam tu jadi kaya lagi. Kan? Nabi SAW di akhir peperangan Khaybar tu Nabi SAW larang. Jangan amalkan riba. Ada seorang lelaki bawakan pada Nabi SAW di akhir peperangan Khaybar tu. Nabi SAW duduk beberapa hari untuk pastikan keadaan aman sebelum Nabi SAW balik ke Madinah. Jadi dalam beberapa hari yang Nabi SAW tinggal setelah habis perang tu, ada orang lelaki bawakan kurma Khaybar. Maka Nabi SAW makan. Dan Nabi SAW teruja lah dengan kualiti yang baik.
kualiti kurma Khaybar yang baik. Maka kata Nabi SAW, adakah semua kurma Khaybar begini kualitinya? Maka kata lelaki tadi, tidak. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi kami jual kurma yang baik ni 1 gantang untuk mendapatkan kurma yang kurang baik 2 gantang. Macam kita lah kan. Kita ada minyak yang baik kita jual. Untuk dapat minyak yang kurang baik, yang tu yang kita guna. Minyak yang baik tu kita jual, kita dapatkan ni kan, untung. Jadi Khaybar macam tu lah. Dia takkan nak makan yang kualiti grade AA kan. Dia jual. Dan dia dapatkan kurma yang masih boleh makan, tapi kualitinya rendah sikit, dia dapat 2 gantang. 1 balas 2. Nabi SAW kata jangan. Tak boleh. Itu riba. Kan? Sebab kurma dengan, kan Nabi SAW beritahu kan, apa? At-tamru bit-tamri wasya'iru bisyairi wal Allah tak ingat hadis tu. Hadis tentang riba tu lah. Kan? Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan perak. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati. Emas dengan emas, perak dan perak. Kalau ditukar mestilah sama. Kuantitinya mesti sama. Kalau kilo lah, kalau gantang lah. Mesti sama. Sekalipun kualitinya berbeza, tapi kuantiti mesti sama. Tak boleh. Tapi kalau lain jenisnya, contoh emas tukar dengan perak, gandum dengan emas, atau emas dengan garam, garam dengan, kalau zigzag macam tu, fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau sekiranya berbeza jenisnya, maka boleh, dengan syarat diberikan tangan dengan tangan, maksudnya serentak. Jual beli tu hendaklah berlaku dengan serentak. Mazhab Syafi'i macam itulah, kita tak boleh ni kan, kecuali dengan akad salam. Tu panjang lah, panjang dia punya cerita ni kan. Jadi kalau berbeza tak apa. Contoh beli emas dengan menggunakan perak, lain. Emas lain, perak lain. Contoh kita ni lah pergi money changer kan. Takkan nak sama kan. Bagi saya $40, saya bayar RM40. Kena sama, tak boleh beza. Rugilah dia. Dolar lain, ringgit lain. Jadi boleh berbeza. Tapi kalau duit dengan duit yang sama, tak boleh. Sebab tu ada ulama yang mengharamkan jual beli duit antik kan. Duit antik kalau namanya masih lagi ringgit, maka kita tak boleh beli dengan ringgit. Contoh beli duit kertas RM50 yang lama kan, dijual dengan harga 500. Tapi dia tulis tu RM50. Tapi duit tu lama lah. Kita beli pun dengan ringgit. Tak boleh lain lah. Dia 50, kita 500. Tak boleh. Padahal kan sama ringgit dengan ringgit. Ada ulama kata tak boleh, tapi ada juga ulama yang fatwa kan boleh. Sebab dia kata kita bukan beli duit tu, kita beli dia punya nilai estetika tu. nilai tambah, ada nilai tambah, iaitu unsur lama tu. Ada ulama kata boleh. Kan? Macam tu juga jual emas lama, jual emas lama untuk dapat emas baru kan. Biasanya emas lama yang kita serahkan tu mesti banyak kuantitinya daripada emas baru yang kita nak dapat. Mal boleh sama. Emas lama kan. Emas lama tu 5 contoh. Dia tak boleh kalau ada ulama kata tak boleh. Kan? Maknanya kita bagi emas lama, gram tu mesti sama dengan emas baru yang kita dapat. Jadi ada yang kata tak boleh. Tapi tak silap fatwa di Malaysia kata boleh lah. Sebab melihat kepada kita jual dulu duit baru dia. Itu yang diajar oleh Nabi SAW dalam kisah Khaybar itu. Nabi SAW ajar, kalau kamu terpaksa juga nak buat begitu, maka jual dahulu kurma yang cantik tu, kurma yang baik tu dijual, dapatkan cash. Dengan cash tu beli kurma yang 2 gantang yang kamu nak tadi. Jangan disekalikan dalam satu akad, tapi buat 2 akad yang berbeza. Boleh kalau 2 akad, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bank Islam tu buat macam tu lah kan. Dia beli rumah, tu dia jual balik pada kita. Kita beli pula daripada dia naikkan lagi. 2 kali ganda. Saya pun beli rumah guna ni Bank Islam kan. Memang mahal lah kan. Tapi dari segi harus je sebab dia buat 2 akad. 2 akad tak ada masalah. Baik, mana tadi?
Khaybar. Khaybar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka, iaitu orang-orang yang tidak ikut serta dalam Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah ataupun dalam Bai'atul Ridwan, mereka itu nak menukarkan, nak mengubah kalam Allah. Mereka nak mengubah kalam Allah. Apa yang mereka nak ubah tu? Maksudnya hukumlah. Hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka ni tak boleh dapat harta rampasan Khaybar. Sebab memang ketika Nabi SAW pergi ke Khaybar dan ajak para sahabat untuk memerangi Khaybar, Nabi SAW sudah letakkan syarat. Nabi SAW kata, hendaklah yang ikut aku dalam peperangan Khaybar itu ialah orang yang ikut aku dalam Hudaibiyah. Ketika di Hudaibiyah memang disyaratkan begitu. Jadi itu adalah ketentuan Allah, hukum Allah. Tapi orang Arab Badawi yang tak ikut serta ketika di Hudaibiyah, mereka nak mengubah kalam Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan kalam Allah itu ialah ketetapan Allah berkenaan dengan siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh hadir dalam Khaybar. Ini adalah tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Mujahid, Qatadah, Juwaibir dan juga Imam At-Tabari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul lan tattabi'una." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu mereka, "La tattabi'una." Kamu sama sekali tidak ikut kami. Ini kata Syekh Tantawi, ini adalah satu larangan yang menunjukkan mubalaghah, berlebihan. Kerana itu dibawakan kalimah lan. Dia datang dengan kalimah lan. Lan ni maksudnya kamu tidak akan ikut kami. Kamu tak boleh ikut kami. Bukan sekarang saja, bahkan sampai bila-bila. Lan ni maknanya sampai bila-bila tak boleh. Sampai bila-bila kamu tidak boleh mengikuti kami. Sebab ketentuan Allah Ta'ala ialah hanya orang yang ikut Hudaibiyah, mereka boleh ikut Khaybar. Dan orang yang ikut Khaybar, maka mereka boleh menerima harta rampasan. Yang tak ikut Hudaibiyah, tak boleh ikut Khaybar. Yang tak ikut peperangan Khaybar, tak boleh terima harta rampasan. Cuma ada satu orang yang dapat harta rampasan walaupun dia tak ikut perang Khaybar. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Dia tak sempat menyertai perang Khaybar. Kerana dia ketika itu, kan sebelum ini, orang Islam ada yang berhijrah ke Habsyah kan. Antaranya ialah Ja'far bin Abi Talib. Jadi Ja'far dia baru balik dari Habsyah. Bila dia dengar Nabi SAW sudah dapat tempat yang baik, bukan lagi di Mekah tapi sudah berpindah ke Madinah, jadi buat apa lagi nak duduk Habsyah? Patutnya inilah kan. Kalau sebelum ni Nabi SAW dan para sahabat diseksa di Mekah, jadi mereka tinggalkan Mekah, berhijrah ke Habsyah atas perintah Nabi SAW. Tapi sekarang ni sudah berada di Madinah, jadi mereka balik dari Habsyah. Mereka balik lalu Yaman. Dan mereka bawa orang Yaman sekali masuk Islam, ramai. Jadi bila Nabi SAW melihat kedatangan Ja'far, ketika di Khaybar tu, dia datang. Ketika dah habis perang, dah habis kepungan Khaybar dan orang Khaybar semua dah menyerah diri dan sudah setuju dengan perjanjian yang mereka akan bagi separuh daripada keuntungan semua tu, maka Ja'far bin Abi Talib datang. Maka Nabi SAW seronok, suka. Kan Ja'far ni sepupu Nabi, sepupu Nabi SAW. Jadi membesar bersama-sama. Sehingga Nabi SAW kata, aku tidak tahu dengan apakah aku gembira. Apakah dengan kemenangan Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far. Kan? Baik. Jadi Ja'far diberikan harta rampasan perang Khaybar. Tetapi itu kata ulama seperti Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia kata itu dengan persetujuan seluruh tentera. Kalau semua setuju tak apalah. Kan, kalau 1,400 orang tentera Islam tu semua setuju, tak membantah, maka boleh diberikan dari segi hukum walaupun orang tu tidak mengikuti perang tersebut. Itu dikecualikanlah. Tapi yang ni tak ada. Yang ni memang tak boleh. Ni orang-orang yang tak ikut serta Nabi SAW dan bagi alasan kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah Allah Ta'ala telah mengatakan sebelumnya. Maknanya sebelum ni lagi Allah Ta'ala sudah pun buat ketetapan itu. Sudah pun keluarkan arahan begitu. Fasayaquluna bal tahsudunana. Maka
mereka akan mengatakan, bahkan sebenarnya kamu semua ni dengki pada kami. Ni. Golongan ni sudahlah mereka ni engkar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi alasan lagi. Kemudian bila harta rampasan baru mereka beria-ia nak ikut. Kemudian bila dihalang mereka kata, alah, macam kami tak tahu kan sebenarnya kamu ni hasad dengki pada kami, kamu ni iri hati kepada kami, sebab tu kamu tak bagi kami berkongsi harta rampasan perang. Dia menuduh macam tu. Kan? Mana boleh kita tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat iri hati, seolah-olah macamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni mana kata lahap sangat, haloba sangat, sehingga kalau orang lain nak ikut perang, maka dia rasa khawatir pula, takut nanti portion dia, bahagian harta rampasan perang untuknya akan berkurangan sebab ada orang lain yang menyertainya. Jadi mereka sangka macam tu, bal tahsurunana, bahkan sebenarnya kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sebenarnya kamu ni semua dengki pada kami kan, macam kami tak tahu. Mereka anggap macam tu. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan sebenarnya kata Allah Taala, mereka tu, iaitu mereka yang tak ikut Hudaibiyah tadi, mereka ni tidak memahami melainkan sedikit sahaja. Nak bagi tahu bahawa mereka ni tak faham-faham. Kan? Tak faham-faham, dah diulang banyak kali dah sebelum ni. Celaan-celaan pada mereka, disebutkan kesalahan mereka. Mereka masih lagi tak faham yang bahawasanya Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Nak pusing kat mana lagi? Kan? Dia nak pusing ke mana lagi? Memang dah Allah Ta'ala bagi tahu dah. Allah Ta'ala mengetahui hati mereka. Jadi mereka ni la yafqahuna illa qalila. Mereka tidak mengetahui melainkan, mereka tidak memahami melainkan sedikit sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Kan orang-orang mukhallafin ni, orang-orang yang tak ikut serta ketika di Hudaibiyah, mereka ketika Khaybar beria-ia, bersungguh-sungguhlah pula nak ikut. Sebab apa? Sebab nampak nanti ada harta rampasan perang. Maka Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ke-16 ni, kalau kamu nak ikut betul-betul, nanti akan datang nanti memang akan ada satu lagi jihad yang lebih besar. Kamu betul nak ikut kan? Okey, lepas ni ada satu lagi jihad yang lebih besar. Itu pun kalau kamu memang benar-benar ni lah nak ikut Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kata, kul, katakanlah wahai Muhammad SAW, lil mukhallafin, kepada orang-orang yang tidak ikut serta di Khaybar, minal a'rab, di kalangan orang-orang Arab Badawi. Sebelum ni kita pernah sebutkan, ya, kalimah a'rab maksudnya ialah Arab Badawi. Jangan kita kata Arab yang sekarang ni, Arab yang moden ni, ataupun Arab zaman dulu yang bertamadun, mereka tak dipanggil Arab. Mereka dipanggil Arab sahaja. Arab sahaja. Tidak ada hamzah, tidak ada alif. Kalau Arab maksudnya Arab Badawi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Taala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada mereka, orang-orang Arab Badawi yang degil ni, cakap dengan mereka, satu da'auna, kamu nanti akan diseru, maknanya akan diajak untuk berjihad, ila qaumin, kepada satu kaum, uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan yang hebat, tuqatilunahum aw yuslimun, kamu akan memerangi mereka ataupun mereka masuk Islam. Allah Ta'ala beritahu bahawa di sana nanti akan ada satu lagi jihad melawan orang yang lebih kuat daripada Khaybar, daripada Yahudi di Khaybar. Yang mana ketika itu tidak ada pilihan, sama ada orang Islam membunuh mereka habis-habisan ataupun mereka masuk Islam tanpa berperang. Tuqatilunahum aw yuslimun. Bila kata au ni dia ada kalimah au ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Di sini kata Syekh Tontawi, makna yang dimaksudkan di sini adalah tanwi', iaitu kepelbagaian, wal hasr, dan juga terhad. Maksudnya
maksud terhad ni maknanya tidak ada pilihan melainkan dua sahaja. Sama ada A atau B. Sama ada kamu memerangi mereka, mati semua kena bunuh. Au yuslimun, ataupun mereka masuk Islam tanpa berperang. Begitulah yang ditafsirkan oleh Imam Az-Zajjaj. Dia kata maksud mereka masuk Islam tu maksudnya mereka masuk Islam tanpa perang. Sebab perang sudah disebutkan sebelum Au. Jadi selepas Au mesti berbeza dengan sebelum Au. Kan contoh kita kata pada anak kita, nak makan ayam ke nak makan ikan? Dia kata saya nak makan ayam dengan ikan. Tak boleh, satu je. Kan? Ayam ke ikan? Ayam atau ikan. Jadi atau ni dia salah satu. Jadi kalimah yuslimun tu mereka masuk Islam, walaupun tak disebutkan masuk Islam tanpa berperang, tapi difahami dengan kalimah au tu maksudnya masuk Islam tanpa perang, sebab sebelum au sudah disebutkan perang. Cuma masalahnya ialah siapakah kaum yang dimaksudkan dalam ayat ini. Allah Ta'ala kata mereka nanti akan berperang dengan satu kaum yang lebih hebat, yang memiliki kehebatan. Jadi siapa kaum yang mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini? Maka ada beberapa pandangan ulama tafsir. Pandangan pertama mengatakan yang dimaksudkan ialah golongan Parsi. Rom dan Parsi. Parsi. Ini adalah tafsiran Ibnu Abbas, Atha Ibnu Rabah, Imam Mujahid dan juga Atha Al-Khurasani. Kita ambil yang besar je lah, Ibnu Abbas dan juga Mujahid, yang selalu kita dengar. Ini pandangan mereka. Mereka kata yang dimaksudkan dengan uli ba'sin syadid maksudnya ialah golongan Parsi. Golongan Parsi. Dan golongan Parsi ni memang jauh lagi masanya. Peperangan dengan golongan Parsi ni pada zaman Sayyidina Umar. Rasulullah SAW dah wafat dah ketika itu, dah tak ada dah. Dan pandangan kedua mengatakan Rom. Golongan Rom. Rom ni dekat sebab Nabi SAW pernah berperang dengan orang Rom, Tabuk, tapi orang Rom lari lah. Tapi memang peperangan tu tujuannya untuk lawan dengan orang Rom. Tapi akhirnya orang Rom lari. Nabi SAW duduk di Tabuk selama 20 hari. Ya. Tunggu mana ni tentera Rom tak datang-datang. Rupanya mereka telah lari. Allah masukkan sifat takut kepada mereka sehingga mereka tak jadi perang. Daripada kisah itulah mazhab Syafi'i mengambil hukum bahawa seseorang yang musafir dan dia tidak tahu adakah hajatnya itu akan selesai bila, tapi dia tahulah hajatnya akan tidak dapat diselesaikan dalam masa 3 hari, tapi tak tahu berapa hari, 4 ke 5 ke 6. Maka dalam mazhab Syafi'i dia boleh buat jamak sehingga 18 hari. Ni ada kawan saya, dia macam tu lah. Dia kerja ni kan, oil and gas, duduk kat pelantar minyak tu, offshore tu. Jadi bos kata, kau pergi tu, berapa hari nak siap ni? 3 hari boleh siap? Tak boleh, kerja ni lama ni, dia kata. Tapi bukan 3 hari, 3 hari takkan siap. Lebih daripada tu. Tapi lebih tu tak tahu bila, kan. Maka dia tanya saya, boleh ke buat jamak? Boleh. Sampai 18 hari. 19 hari dah tak boleh dah. Kena buat semayang biasa. Tapi dia macam ragu-ragu, dia kata tak apalah, saya semayang macam biasa lah. Sebab dia tengok abang-abang dia senior-senior semua, engineer semua, manager semua semayang 5 waktu macam biasa. Alhamdulillah. Lama kan. Dan dia bergerak tu, benda tu bergerak. Yang pelantar tu dia macam ada kaki bawah dia bergerak nak cari minyak. Jadi kalau ikutkan boleh aja jamak qasar sepanjang-panjang tu. Sebab dia dikira musafir. Tapi dia orang dah, sebab benda tu dah jadi memang selalu buat, macam driver lah kan. Walaupun dah selalu buat, jadi dia macam tak sedap lah kalau setiap masa sepanjang hayat dia sampai ke pencen duduk jamak qasar, cuti baru sembahyang 5 waktu. Jadi dia tak selesa. Dia orang buat sembahyang macam biasa lah. Cuma kalau dah sibuk, waktu sibuk, apa salahnya dia gunakan rukhsah tu kan. Sebab 20 hari tu, hari pertama dengan hari akhir tu tak dikira. Sebab hari pertama tu hari masuk dan hari akhir tu hari keluar. Jadi potong 2, tengah-tengah tu 18. Daripada situ mazhab Syafi'i kata boleh dibuat jamak sehingga 18. Dan memang Nabi SAW buat jamak ketika di Tabuk.
Sebab Nabi SAW tak tahu bila akan datang. Bila masa saja tentera boleh datang tapi tak datang-datang. Sampai hari ke-20 Nabi SAW balik. Balik semula ke Madinah. Jadi ada yang kata Rom. Ada yang kata kumpulan uli ba'sin syadidin itu ialah orang-orang Rom. Ini pendapat Ka'ab dan juga Al-Hasan Al-Basri dan juga Abdul Rahman bin Abi Layla. Ada juga pendapat yang mengatakan ini yang ketiga ni yang insya-Allah lebih tepat. Pendapat ketiga mengatakan maksud qaumin uli ba'sin syadid maksudnya ialah pengikut Musailamah Al-Kadzab, iaitu orang yang mengaku nabi palsu. Setelah Nabi SAW wafat, maka ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia mendakwa dirinya adalah rasul, adalah nabi. Maka keturunan ataupun bani dia ada bani dia kan, Bani Hanifah. Nama keluarga dia ialah Bani Hanifah, menjadi pengikut dia sebab dia pun daripada situ, Musailamah Al-Kadzab. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Pendapat ini kalau di kalangan ulama tafsir dahulu yang berpendapat dengan pendapat demikian ialah Muqatil. Muqatil. Sebab apa saya katakan pendapat ni kuat? Sebab Bani Hanifah ni dia memang terkenal sebagai orang yang pandai membuat pedang. Hatta pedang Nabi SAW pun kan dalam Syama'il katakan wa kana hanafiyan. Adalah pedang Nabi SAW tu pedang Hanafi, bukan pedang tu mazhab Hanafi, tak ada. Mazhab Hanafi pun tak ada lagi masa tu. Maksud Hanafiyan tu maksudnya pedang tu dibuat oleh Bani Hanifah, ditempah order daripada Bani Hanifah. Kan? Macam sekarang ni lah kan, kalau tanya pada penyembelih lembu ni, macam arwah Tuan Guru Sa'aruddin, pisau tu dia ada tempat khas tu untuk tempah dekat mana? Switzerland ke apa? Ke pun dah ada satu tempat. Jadi semua anak-anak murid dia semua pun tempah pedang pisau tu dekat tempat tu. Saya tak ingat kat mana. Dan harga dia mahal lah, dekat 1,000 kat tu. Switzerland kan? Saya rasa Switzerland. Switzerland. Dan kelebihan pisau sembelih tu, boleh sembelih arwah Tuan Guru Sa'aruddin sembelih lembu korban dekat Surah An-Nur. 30 ekor lembu sekali jalan, tak payah asah. Kalau pisau biasa beli kat Maidin kan kena asah balik, baru sembelih kena asah balik, baru sembelih sikit-sikit nak kena asah kan. Dan tak payah 30 sam tak perlu asah. Basuh dengan air je kan. Jadi memang tahan. Jadi macam itulah zaman dulu pun ada tempat, ada bani yang memang spesialis bahagian tu, antaranya Banu Hanifah. Dan ada satu lagi pendapat keempat, pendapat Ibnu Jubair, mengatakan bahawa yang ni pun pendapat yang bagus, yang insya-Allah tepat juga. Yang dimaksudkan kaum uli ba'sin syadid ni ialah kaum Hawazin dan juga Thaqif. Kaum Hawazin dan juga Thaqif ni bila perang apa yang mereka bertempur yang orang Islam bertempur dengan mereka, iaitu perang Hunain. Ini pun tepat juga sebab Hawazin dengan Thaqif ini, mereka ni memiliki kekuatan dari sudut mahir memanah. Kan ketika Nabi SAW pergi menuju ke Hunain, ketika Nabi SAW dan para sahabat lalu dekat lembah Hunain tu, celah-celah di antara dua bukit, mereka telah dihujani dengan anak panah kan. Jadi Hawazin dengan Thaqif ini adalah golongan yang kuat dari sudut memanah. Dan inilah pendapat yang ditarjihkan, yang dipilih oleh Syekh Tantawi sebutkan namanya di sini, iaitu Syekh Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumi, salah seorang profesor tafsir di Azhar, seingat saya lah. Beliau kata yang dimaksudkan dengan uli ba'sin syadid di sini ialah kaum Hawazin dan juga Thaqif. Hawazin dan juga Thaqif. Kerana apa? Kerana dia pertamanya memang kuat. Yang keduanya dari segi masa tu pun dekat. Dari segi masa sangat dekat. Bai'atul Ridwan Zulkaidah 6 Hijrah. Fatah Mekah Ramadan 8 Hijrah.
Lepas Fatah Mekah, Nabi SAW bawa orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fatah Mekah, semuanya berjumlah 12,000 orang. Dah ramai masa tu. Campur dengan sahabat yang sedia ada, campur dengan mu'alaf-mu'alaf baru di Mekah. Mereka terus pergi ke perang Hunain pada bulan Syawal. Tadi Ramadan, Fatah Mekah. Syawal tu, tak sempat open house semua, terus pergi Hunain. Pergi ke perang Hunain pada bulan Syawal 8 Hijrah. Jadi beza 2 tahun je dengan Bai'atul Ridwan. Yang ketiganya, bukti yang ketiga ialah memang dalam perang Hunain, Hawazin dengan Thaqif itu bersatu padu dengan kabilah-kabilah Arab Badawi yang tak datang ketika Hudaybiyah. Kabilah Aslam, Ashja', Juhainah, Ghifar, Muzayyanah yang kita sebutkan sebelum ni, itulah juga nama-nama kabilah yang diseru oleh Nabi SAW untuk Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah, tapi mereka tak datang. Kan sama tu. Jadi itulah sebab kenapa Fadilatul Syekh Dr. Ahmad As-Sayyid Al-Kumi ni mentarjihkan pendapat ini. Dia kata inilah yang lebih tepat. Uli ba'sin syadid, maksudnya ialah kaum Hawazin dan juga kaum Thaqif yang bersatu padu dengan orang-orang Arab Badawi. Dan bila dilihat nama-nama Arab Badawi itu, kabilah-kabilah tu sama sebiji sebagaimana nama-nama kabilah Mukhallafun tadi. Jadi dia ada kaitan dengan Mukhallafun dalam kisah Hudaybiyah tadi. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Maka jika sekiranya mereka taat, maka Allah akan berikan kepada mereka ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik, kalau mengikut Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, maksudnya ialah kemenangan dan juga ghanimah di dunia dan syurga di akhirat. Di dunia mereka akan dapat kemenangan, mereka akan dapat ghanimah, dan di akhirat mereka akan dapat syurga. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl, dan kalau sekiranya mereka berpaling sebagaimana kamu, kalau sekiranya kamu berpaling sebagaimana kamu, wahai orang Arab Badawi, berpaling sebelum ini, iaitu ketika Hudaybiyah kamu berpaling, yu'adzibukum azaban alima. Allah Ta'ala akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Kata Imam Qurtubi, maksudnya ialah Allah akan mengazab kamu dengan azab api neraka. Baik. Kemudian, okey, cukuplah sampai sini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan insya-Allah dapat kita memahami dengan baik ayat-ayat ini dan juga dapat kita mengambil pengajaran serta menyampaikannya kepada orang lain insya-Allah. Wallahu alam. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-16 insya-Allah sehingga bertemu lagi pada masa akan datang. Wallahu alam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.